KPM. Sudi, mana si Ramli ni? Tak tahulah. Haji Sudin, kamu dua orang ni cepat sangat. Kamu ni. Kita kan dah lambat nak pergi ke kelas cikgu, bos. Iya dah. Siap. Ramli, Aziz, Sudin, mari masuk kelas. Cikgu sudah panggil. Kita masuk dah. Mari, jom. Cikgu. Ya, duduk. Saya duduk ya, cikgu. Duduk. Okey, baiklah murid-murid. Hari ini kita akan belajar mengeja dan membaca. Kita mulakan dulu dengan Aziz. Baik, cikgu. Okey. Ni huruf apa, Aziz? Oh, itu huruf dal, Dal. alif, sin, ra, cikgu. Betul, bunyinya Dasar, cikgu. pandai, Aziz. Sekarang Ramli pula. Okey, Ramli. Ini saya tahu, cikgu. Okey. Ini ejanya pa, nun, dan, ya, qaf, nun. Bunyinya Pendidikan. pandai, Ramli. Sekarang kita dengar pula daripada Sudin. Okay, Sudin baca. Tak nampaklah, cikgu. Teropong tak nampak. Ramli, kau tepi sikit. Baru nampak. Tab, ba, nge, si, alif hamzah, nun. Okey, sebutannya apa, Sudin? Kebangsaan, cikgu. Pandai, Sudin. Saya memang pandai, cikgu. Baiklah murid-murid, inilah yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu dasar pendidikan kebangsaan. Ini saya tahu, cikgu. Kau semua kau tahu. Jalan yang mana, hai, tolonglah tunjuk. Jalan lurus atau belok-belok. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Ahmad Sufian Azman. Pada hari ini, dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan 5. Kenapa kita pakai macam ni? Pastinya pada hari ini kita nak cerita tentang dasar pendidikan kebangsaan. Siapakah guru bersama dengan kita pada hari ini? Kita nak perkenalkan kepada anda guru kita, iaitu tidak lain tidak bukan Cikgu Murina Mat Mulki. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat, Aiman. Wow, seronoknya dapat bersama dengan Cikgu pada hari ini. Cantik, siap ada bunga lagi. Itu dia. Baik, Cikgu apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu. Dan kita ada juga juru bahasa isyarat yang bersama dengan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Duzaimah Kamarudin daripada SMK Tun Mutakhir Batu Berendam, Melaka. Apa khabar, Cikgu? Baiklah, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah cikgu, kita pakai dengan pakaian yang menggambarkan tahun 60-an juga 60, jadi mungkin 70-an. Cikgu boleh cerita sikit apa yang kita nak cerita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan, iaitu pada tahun 1960 hingga 1979 lah. Okey. Jadi cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak jemput kawan-kawan kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan. Itu dia, murid-murid kita pun dah siap sedia dengan pakaian mereka yang cantik pada hari ini, cikgu. Apa kata cikgu, kita perkenalkan mereka terlebih dahulu? Dipersilakan, cikgu. Okey, sebelum itu Aiman, mari saya jelaskan. Sebenarnya mereka hari ini memakai pakaian tradisional. Sebenarnya ada maksud di sebalik ini, iaitu pendidikan itu sendiri adalah untuk perpaduan. Okey, saya perkenalkan yang memakai kacamata di sana. Okey, dia adalah Muhammad Daniel Hakim. Daniel, mari lambai tangan dulu, Daniel. Okey, daripada kelas 5 Sains. Okey, di sebelah ini memakai pakaian lengkap orang Ulu Sarawak, iaitu Reni Sim. Reni daripada kelas 5 Account. Lambai, Reni. Okey, dan di bawah Reni adalah Sushmita, anak perempuan Devadas. Okey,
Susmita, lambai. Okey, dan akhir sekali kita ada Marcus Kong yang memakai baju merah lah, baju merah. Okey. Itu dia cikgu. Maknanya semua bangsa, semua kaum ada ni cikgu. Seronok kita hari ni kan. Meriah studio kita. Baiklah murid-murid yang berada di rumah, pada hari ini kita nak belajar tentang dasar pendidikan kebangsaan. Menarik. Anda semua dah bersedia? Okey, kalau bersedia, jom kita bersama dengan guru kita. Dipersilakan cikgu. Baiklah, terima kasih Aiman. Okey, apa tajuk kita hari ini adalah dasar pendidikan kebangsaan. Okey, dasar pendidikan kebangsaan. Mari kita mulakan dengan latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Okey, kerajaan dalam membentuk satu masyarakat yang bersatu padu, ada banyak langkah yang telah dilaksanakan dan salah satunya adalah melalui pendidikan. Okey, pendidikan sebenarnya merupakan satu saluran yang terbaik untuk membina perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Okey, mari kita teruskan. Okey, maka dengan itu dibentuklah DPK ataupun Dasar Pendidikan Kebangsaan ini. Tujuannya adalah untuk memupuk perpaduan kaum. Dan dia dilaksanakan melalui Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ataupun kita biasa kenali dengan Penyata Razak 1956 dan telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Dan semua dasar pendidikan sebelumnya itu telah pun disemak semula pada tahun 1960 dan telah menghasilkan laporan Rahman Talib, juga laporan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979. Apakah matlamat dasar pendidikan kebangsaan? Okey, kita ada cikgu sediakan 4 matlamat di sini. Okey, yang pertama, kata kuncinya di situ adalah tenaga kerja. Okey, tujuan pendidikan itu menyatukan rakyat. Okey, itu yang paling utama, menyatukan rakyat dan pada masa yang sama menyediakan tenaga kerja mahir yang terdiri dalam pelbagai kaum. Okey, Iman, itulah tujuan dia anak-anak murid kita ni daripada pelbagai kaum. Itu adalah menunjukkan satu perpaduan di dalam pendidikan. Okey, seterusnya yang kedua. Matlamat yang kedua adalah keperluan. Cikgu ambil kata kunci untuk keperluan lah, iaitu memenuhi keperluan negara. Okey, anak-anak muda ni memang pada masa akan datang mereka akan mewarisi dan mereka yang akan memimpin kita. Okey, dengan itu tujuan dia pendidikan adalah untuk memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, matlamat yang ketiga adalah of course sudah tentulah mestilah bertujuan untuk melahirkan rakyat berbilang kaum yang berilmu. Ada ilmu yang seimbang. Okey, seimbang tu maksud dia bukan semata-mata dari segi material, dari segi fizikal sahaja, tetapi juga rohani. Okey, dan juga melahirkan rakyat yang harmoni. Okey, seperti kita lihat pada masa kini sistem pendidikan kita memang kita dalam satu kelas tu ada pelbagai kaum. Okey. Dan matlamat yang terakhir adalah cikgu ambil daripada perkataan menyumbang, yang mana tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah melahirkan rakyat yang menyumbang kepada keharmonian dan juga kemakmuran. Bukan semata-mata murid-murid ini mereka belajar dan hanya belajar secara teori. Mereka akan bawa ilmu tersebut di luar dan menjadikan ilmu itu membentuk satu masyarakat yang harmoni dan juga makmur. Okey, jadi itu cikgu sebenarnya. nampak murid-murid kita nampak tersenyum tadi kan, macam faham dah cikgu. Mungkin cikgu ada nak tanya mereka soalan. Silakan cikgu. Ada soalan? Okey. Okey, mari saya tanya Daniel dulu. Daniel, dengar suara cikgu Dengar cikgu. Okey. Boleh tak Daniel sebutkan 4 matlamat dasar pendidikan kebangsaan tadi? Kata kunci sahaja. Boleh cikgu. Okey, sebutkan. Yang pertama tenaga kerja. Betul. Yang kedua keperluan. Pandai. Okey. Yang ketiga berilmu. Alright. Dan yang terakhir menyumbang. Betul. Okey, tahniah Daniel, bagus. Okey, itu adalah kata kunci kepada matlamat dasar pendidikan Berapa kebangsaan. markah kita nak beri kepada Daniel ni, Okey, cikgu? kita bagi dia, mana kan dia sebut 4, kita berikan dia 4 markah. 4 markah. Okey. Banyak ni. Jadi kita akan letakkan markah kepada Daniel. Okey. Mungkin cikgu ada lagi ke nak tanya kepada murid-murid kita? Nampak macam mereka ni dah bersedia dah untuk disoal kan? Silakan cikgu. Okey, Susmita.
Boleh cikgu tanya Susmita? Okey, sebenarnya apa matlamat dasar pendidikan kebangsaan? Matlamat utama dia? Matlamat utamanya untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Betul Susmita. Seperti yang telah saya katakan tadi, tujuan pendidikan itu adalah untuk perpaduan. Ya, Iman. Itu dia. Bagus. Jadi cikgu, untuk Susmita berapa kita nak beri markah kepada mereka ni? Oh, okey. Susmita kita bagi dia sebut dua tadi, perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Ya. Kita bagi dia 2 markah. Okey, baik. Jadi cikgu kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Iman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Menariknya pada hari ini kita belajar hari-hari kan. Jadi kita nak tahu pada hari ini dasar pendidikan kebangsaan. Silakan cikgu. Okey. Kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya adalah antara usaha yang dilaksanakan ada untuk membentuk satu dasar pendidikan kebangsaan. Yang pertama adalah laporan Rahman Talib. Ya, murid-murid yang berada dekat dalam talian dan juga berada di luar sana. Okey, laporan Rahman Talib. Biasanya cikgu gunakan, dia kata kunci cikgu guna LRT supaya murid-murid senang nak ingat. Okey, laporan Rahman Talib dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib pada tahun 1960. Okey, ini adalah gambar Abdul Rahman Talib. Okey, di mana dia bertujuan untuk menyemak semula dan mengukuhkan penyata jawatan kuasa pelajaran pada tahun 1956, iaitu pada tahun ini ataupun dikenali dengan nama penyata Razak. Okey, yang mana Rahman Talib buat kajian, buat semakan. Laporan Rahman Talib ini bagaimanapun masih lagi mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan yang telah dinyatakan oleh penyata Razak 1956. Okey, apa yang masih dikekalkan? Yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat pendidikan. Aiman, kalau cikgu cakap dengan Aiman sekarang menggunakan bahasa Melayu kan? Betul cikgu. Okey, kenapa kita guna bahasa Melayu, Aiman? Sebab dia merupakan bahasa pengantar untuk semua peringkat pendidikan cikgu. Okey, betul. Untuk pendidikan, kalau komunikasi secara harian, bahasa harian pun bahasa Melayu juga cikgu. Okey, betul Aiman. Dan juga majoriti sebenarnya rakyat Malaysia ni memahami bahasa Melayu. Okey, mari kita teruskan. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita. Okey, buku-buku ini masih mengikut kita punya negara kita. Sejarahnya ikut negara kita. Bahasanya bahasa Melayu. Okey. Apa yang dicadangkan dalam Rahman Talib? Okey, cadangan tambahan yang pertama adalah menjadikan mata pelajaran sejarah itu merupakan mata pelajaran bertujuan untuk menanamkan perasaan cinta dan setia akan negara. Maksudnya dulu tidak pada tahun sebelum itu mata pelajaran sejarah ini tidak diajar secara formal, dan sekarang mata pelajaran sejarah ini diajar secara formal, malahan dia wajib lulus dalam SPM. Jika murid-murid tak lulus ni memang tidak dapat sijil lah. Dia bahasa Melayu dan juga subjek sejarah wajib lulus. Masa Rahman Talib telah dinyatakan bahawa mata pelajaran sejarah ini mestilah dipelajari. Tujuan dia menanam perasaan cinta dan setia. Yang kedua, mewajibkan pelajaran tata rakyat. Apa tujuan pelajaran tata rakyat ini? Bertujuan untuk membentuk toleransi. Okey, toleransi antara kaum, saling bertolak ansur. Okey, saling bekerjasama dan juga mewujudkan persefahaman di antara kaum. Masih lagi Aiman terhadap penggunaan antara kaum itu sebab masih nak bertujuan memupuk perpaduan. Okey. Yang seterusnya, okey, kajian Aminuddin Baki.
Okey, dalam laporan Rahman Talib itu ditambah kajian daripada Aminuddin Baki. Okey, daripada kajian tersebut, Aminuddin Baki telah memperkenalkan satu sistem persekolahan aneka jurusan. Okey, macam Aiman sendiri, Aiman sempat tak belajar subjek-subjek vocational perabot, subjek ekonomi, pernah tak belajar? Pernah cikgu. Okey, pernah. Okey, ini adalah kajian Aminuddin Baki. Aneka jurusan, maksudnya dia bukannya semata-mata murid-murid itu belajar subjek-subjek teori. Bukannya belajar bahasa Melayu, sejarah, sains, tapi juga belajar kemahiran. Okey, aneka jurusan. Apa tujuannya? Supaya murid-murid yang gagal memasuki sekolah menengah akademik ini akan terus belajar mengikut jurusan masing-masing. Okey, kemahiran masing-masing. Seterusnya, mengadakan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja. Sekarang pun zaman yang memerlukan kemahiran sebenarnya, Aiman. Kita bukannya semata-mata ilmu-ilmu teori sahaja. Juga kemahiran sangat penting. Okey, untuk melahirkan tenaga kerja mahir dan memenuhi permintaan pasaran kerja. Okey, dan akhir sekali mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum. Okey, macam di sekolah, kebanyakan sekolah memang seperti inilah. Okey, terdiri daripada pelbagai kaum. Macam sekolah saya sendiri adalah SMK Wangsa Melawati. Okey, mereka juga terdiri daripada pelbagai kaum. Alright. Okey, kita teruskan bagi menguji. Kita nak lihat sejauh mana murid-murid ni mendengar sebenarnya apa yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Kita akan melakukan latihan, iaitu latihan berbentuk teka silang kata. Murid-murid sebenarnya saya dah edarkan layan tersebutlah. Boleh tunjuk tak? Daniel, Susmita, Marcus, Reni boleh tunjuk tak laporan latihan tersebut? Okey, saya dah berikan. Okey, sekarang mari kita buat latihan ini bersama-sama. Okey, kita nak mulakan. Yang pertama, cikgu. Okey, yang pertama, KAB. KAB tu Aiman sebenarnya adalah ringkasan bagi kajian Aminuddin Baki. Okey, dengar ya murid-murid. Okey, kajian Aminuddin Baki juga memperkenalkan kursus tempat kosong untuk semua kaum bagi persediaan permintaan pasaran kerja. Okey, mari kita tengok. Ada siapa nak jawab soalan ini? Kita nak tengok siapa paling cepat, Aiman. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Alright. Okey. Silakan. Susmita. KAB juga memperkenalkan kursus kemahiran untuk semua kaum bagi persediaan permintaan pasaran kerja. Okey, kemahiran. Mari kita tengok jawapan Susmita. Okey, KEMAHIRAN. Okey, betul Susmita. Okey, kita berikan dia 2 markah. Okey, kita berikan dia 2 markah. Bagi satu soalan kita berikan 2 markah. Bagus. Baik, seterusnya cikgu. Okey, kursus kemahiran. Okey, soalan yang kedua. Okey, LRT mengadakan tempat kosong yang sama bagi semua jenis sekolah. Okey, siapa nak jawab? Kat tangan. Okey, silakan. Okey, nampak. Susmita lagi. cikgu. Oh, laju. Okey, apa jawapan dia Susmita? Mengadakan kurikulum yang sama bagi semua jenis sekolah. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Aiman, betul tak? Huruf K tu dah betul dah? Betul. Okey, KURIKU. Betul dia Susmita? LUM. Ya, betul. Ya, betul. So, jawapannya adalah mengadakan kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Kita nak Okey, 2 bagi berapa markah peringkat lagi. tengok? Satu 2 soalan, 2 peringkat. markah. Okey. Murid-murid yang lain pun angkat tangan cepat-cepat. Okey, Reni dengan Marcus masih kosong lagi. Okey, terusnya cikgu. Okey, soalan yang ketiga. KAB, kajian Aminuddin Baki memperkenalkan sistem persekolahan tempat kosong. Siapa nak jawab? Kat tangan? Daniel. Okey, Daniel dulu. Kajian Aminuddin Baki memperkenalkan persekolahan aneka jurusan. Okey, kita tengok jawapan dia. Dah betul dah Daniel. Sejauh mana Daniel rasa jawapan Daniel ni betul? Berapa persen? 100% Berapa 100%. persen? Oh, confident. Okey, dia sangat yakin. Okey, kita tengok jawapannya aneka
jurusan. Okey, betul Daniel. Okey, tahniah. Kajian Aminuddin Baki memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan. Okey, 2 markah juga untuk Daniel. Wow. Okey, yang lain pun. Okey, soalan nombor 4. Laporan Rahman Talib mewajibkan mata pelajaran tempat kosong untuk membentuk persefahaman antara kaum. Mata pelajaran apa? Angkat tangan. Silakan. Siapa dulu? Nampak Daniel dulu. Aha. Okey, Daniel. Okey, jawapan dia apa Daniel? Kata kunci T. Jawapan dia tata rakyat. Laporan Rahman Talib mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk persefahaman antara kaum. Betul Daniel, tahniah. Okey, mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk persefahaman antara kaum. Okey, 2 markah lagi untuk Daniel. Okey, seterusnya cikgu. Okey, soalan yang kelima. Okey, laporan Rahman Talib menekankan mata pelajaran tempat kosong untuk menanam perasaan cinta akan negara. Cepat-cepat angkat tangan. Ready dan Marcus? Itu dia. Marcus. Okey, Marcus. LRT menekankan mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta akan negara. Okey, betul Aiman, jawapannya betul. Menanamkan perasaan cinta negara adalah dengan mewajibkan mata pelajaran sejarah. Okey, Marcus, kita ada 2 markah. Soalan yang ke-6. Laporan Rahman Talib masih mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk. Okey, Reni akhirnya. Okey, Reni. Perpaduan. Apa dia? Perpaduan. Perpaduan. Mari kita tengok jawapan Reni. P-E-R-P-A-D-U-A-N. Okey. Masih mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan. Betul Reni. Okey, jawapan awak itu betul. Okey, berikan bagi pelekat 2 markah untuk ready. 2 pelekat. Okey, baik. Okey. Itu dia. Seterusnya, okey. Dia ada hint dekat situ, dia huruf S berada dekat tengah-tengah. Okey, tempat kosong. Okey, telah menjadi bahasa pengantar semua peringkat pendidikan. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Marcus dulu. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar semua peringkat pendidikan. Okey, berapa peratus awak yakin dengan jawapan ni, Marcus? Confirm. Dia sangat yakin. Ya, kita tengok. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Okey, bermula dengan huruf B. Bahasa. Okey, bahasa apa? Bahasa Mandarin. Bahasa Melawi. Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Bagus Marcus. Okey, berikan Marcus 2 pelekat dekat 2 situ. pelekat. Okey, cikgu. Boleh kita teruskan pembelajaran kita, cikgu? Okey, dan ini adalah jawapan penuh bagi teka silang kata. Okey. Okey, seterusnya adalah laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, laporan jawatan kuasa kabinet ditubuhkan pada September 1974. Tujuannya adalah bagi mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan, dan dia telah diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979. Okey, apakah kandungan laporan jawatan kuasa kabinet? Yang pertama, masih lagi bahasa Melayu menjadi bahasa yang wajib dipelajari dan juga wajib dalam peperiksaan awam. Yang kedua, penegasan kepada pendidikan kerohanian. Okey, subjek apa yang kita belajar dari segi rohani adalah pendidikan Islam dan pendidikan moral. Dan yang ketiga, menekankan aktiviti co-curriculum untuk semua kaum seperti yang ada pada hari ini, iaitu unit uniform, sukan dan permainan, dan juga kelab dan persatuan. Okey, dengan itu, selaras dengan itu, maka diperkenalkan KBSR. Okey, buku KBSR ada dalam slide lah. Okey, matlamatnya adalah untuk menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan mengakui bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa untuk alat perpaduan. Yang kedua, menguasai 3 bidang asas, iaitu bidang komunikasi, kemanusiaan dan juga alam sekitar serta perkembangan diri individu.
Yang kedua adalah KBSM. Okey, KBSM matlamat dia selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan generasi berilmu, berkemahiran dan bersatu padu. Okey, bagaimanapun sebenarnya Aiman dan contoh murid-murid dekat luar, murid-murid yang berada di dalam talian, sebenarnya KBSM ini telah pun berakhir dan digantikan dengan KSSR dan juga KSSM. Okey, apa itu KSSR? Okey, KSSR ini diperkenalkan bagi memastikan matlamat pendidikan itu relevan, okey, sesuai dengan abad ke-21 dan telah dilaksanakan sepenuhnya kepada murid tahun 1 pada tahun 2011. KSSR, contoh buku seperti ada dekat atas meja Aiman telah, Bahasa Melayu. Okey, itu KSSR. Yang kedua adalah KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, iaitu telah bermula dengan murid tingkatan 1 pada tahun 2017 dan ini telah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Tujuannya adalah memfokuskan penguasaan kemahiran abad ke-21. Banyak pasal kebat lah, banyak kebat. Okey, mari kita uji minda kita punya murid-murid yang berada di dalam talian. Okey, kita uji dengan soalan struktur. Tapi sebelum itu Aiman, kita akan menggunakan tadi menggunakan kad tangan, ini kita menggunakan cabutan nama. Okey. Okey. Kita nak cabut cikgu? Okey, soalan dulu Aiman. Soalan dulu. Okey, jom kita tengok soalannya soalan dulu. Okey, soalan struktur. Okey, apakah yang anda faham mengenai jawatan kuasa Kabinet 1974 2 markah? Okey, silakan Aiman cabut. Kita Tolong nak cabut. tengok siapa yang kena. Alright. Tu dia. Susmita. Okey, Susmita. Okey, Susmita jawab soalan ini. Silakan. Jawatan kuasa Kabinet ialah untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Selain itu, jawatan kuasa Kabinet ditubuhkan pada September 1974. Okey, yang tu pun Aiman sebenarnya dah dapat 2 markah. Tahniah Susmita. Okey, nampak dia fokus lah. Kita bagi 2 pelekat cikgu Ya, Okey. berikan 2 pelekat untuk 2 markah. Susmita. Saya teruskan boleh Aiman? Silakan cikgu. Okey, soalan yang ini adalah contoh jawapan. Okey, soalan struktur mesti jawab dalam soal bentuk yang lengkap, ayat yang lengkap. Okey, ini contoh jawapan. Seterusnya, soalan struktur yang kedua. Jelaskan matlamat utama pembentukan KBSR dan juga KBSM. Yang ni yang sebelum ni ya, bukan yang terbaru ini. Okey, 4 markah. Aiman, cikgu minta tolong awak cabut. Kita nak tengok siapa yang kena. Alright. Itu dia. Ceng-cereng. Susmita lagi. Okey, silakan. Okey, Susmita, jawab soalan ini. Matlamat utama pembentukan KBSR dan KBSM ialah KBSR bagi menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 1. Sebagai contoh, KBSR menguasai 3 aspek pembelajaran dalam bidang kemanusiaan, alam sekitar dan komunikasi. Okey, itu dah 3 markah sebenarnya. Okey. Seterusnya, bagi KBSM pula, KBSM matlamatnya untuk melahirkan marhain Malaysia yang berilmu dan bersatu padu. Okey, generasi yang berilmu bersatu padu. Okey, betul jawapan Susmita. Okey, tahniah Susmita. So ada 4 markah, kita berikan 4 pelekat untuk dia Aiman. Okey, 4 pelekat untuk Susmita. Nampak dah banyak pelekat dia kat situ. Okey, kita nak pergi lagi satu soalan cikgu. Okey, satu lagi soalan yang terakhir. Okey, ini adalah contoh jawapannya. Menguasai bahasa Melayu, menguasai 3 aspek bidang kemanusiaan. Seperti yang cikgu cakap tadi, mesti jawab dalam ayat yang lengkap. Dan soalan yang terakhir, pendidikan adalah asas perpaduan negara. Buktikan. Okey, 4 markah. Okey, Aiman. Kita nak tengok siapa yang kena. Okey. Okey, Tataras. Bukan Susmita. Susmita. Ready. Silakan. Okey, Reni. So, jawapan ini jawab Reni 4 markah. Bukti pendidikan merupakan asas perpaduan negara ialah sistem persekolahan yang sama untuk semua pelajar dan penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar terutamanya di sekolah. Penyeragaman kurikulum dan sukatan pelajaran yang sama juga membuktikan bahawa pendidikan merupakan asas kepada perpaduan negara.
Okey, betul. Semua yang contoh-contoh jawapan memang ada dekat dalam skrin, iaitu yang mana yang dihitamkan itu adalah faktanya. Okey, so kita untuk Reni dapat 4 markah. Tahniah Reni. Itu dia. Bagus. Sementara sebab banyak sangat markah tu. Jadi kita dah berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Iman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Menariknya hari ini, cikgu kongsikan kepada kita topik berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Untuk segmen kali ini, cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey. Cikgu teruskan, Aiman. Okey, seterusnya kita sambung lagi pembelajaran kita dengan tajuk yang ketiga, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan ni asalnya sebenarnya namanya adalah falsafah pendidikan negara ataupun FPN. Di mana dia telah digubal pada tahun 1988. Tujuannya adalah untuk memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah masih lagi perpaduan itu. Okey, dan FPN ini kemudiannya ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK pada tahun 1996. Apa tujuan FPK sebenarnya? Okey, FPK ni adalah menekankan pendidikan yang menyeluruh. Okey, menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk murid yang seimbang. Okey, seimbang dari segi apa? Biasa kita guna perkataan, kita akronim, kita ringkaskan dia jadi JERI, Aiman. Okey, J itu adalah, Aiman rasa J itu apa? Jasmani. Betul. E. Emosi. Betul. R. Rohani. Dan I. Intelek. Intelek. Pandai, Aiman. Ini mesti sejarah SBMA kan? Pasti, betul cikgu. tak? Okey. Seterusnya, yang keempat, Akta Pendidikan 1996. Okey, akta kita pun tahu apa itu akta, undang-undang. Okey, melalui akta ini kedudukan bahasa kebangsaan itu dikukuhkan lagi. Okey, macam mana dia dikukuhkan? Dikukuhkan dengan cara menjadikan bahasa kebangsaan itu bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Cikgu mengajar dalam bahasa kebangsaan. Okey, ada juga yang menggunakan kalau kita melihat sekarang dia ada satu sistem dipanggil dual language program, iaitu sains matematik menggunakan bahasa Inggeris. Tetapi bagi subjek yang lain masih lagi menggunakan bahasa kebangsaan. Okey, seterusnya, kedudukan bahasa kebangsaan itu diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Wajib. Okey, wajib diajar walaupun di sekolah swasta. Okey, institusi pendidikan swasta juga dikehendaki untuk mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan. Okey, pengajian Malaysia dan juga pendidikan Islam ataupun pendidikan moral telah diadakan untuk memupuk semangat cinta akan negara serta membentuk nilai-nilai murni. Selalunya nilai-nilai murni ini dipelajari di rumah. Biasa ibu bapa akan ajar anak-anak mengenai nilai murni. Tetapi di sekolah juga turut dipelajari nilai-nilai murni. Okey, kita pergi kepada aktiviti kita yang seterusnya, iaitu aktiviti pop quiz. Okey, Aiman, ada anak murid yang dalam talian, cikgu dah berikan mereka satu peralatan. Okey, boleh tunjuk tak peralatan masing-masing? Itu dia. Okey, mereka ada peralatan masing-masing. Sebenarnya dia mengeluarkan suara, tapi memandangkan mereka ni mute, okey. Tapi kita akan lihat siapa yang paling pantas tekan dan dia akan mengeluarkan cahaya sebenarnya. Aha. Dan mereka akan jawab, Ya. Okey, sila cikgu. Okey, Aiman, tolong cikgu tengok Kita tengok. Kita tengok bersama siapa. Okey, mari kita tengok soalannya.
Alright, masing-masing tunjuk ya. Tunjuk Susmita. Okey, soalannya. Okey, apakah tujuan penggubalan falsafah pendidikan negara? FPN. Okey, itu soalan dia. Jangan dulu, belum lagi Marcus. Sabar Marcus. Dia teruja nak jawab soalan ni. Okey, A, mengukuhkan matlamat pendidikan. Okey, B, membentuk persefahaman kaum. C, meningkatkan ekonomi negara. D, melahirkan individu berwawasan. Okey, sekejap. Belum lagi, sebentar, kejap. Okey, siapa yang nak jawab soalan ini? Siapa dulu? Alamak, semua serentak lah cikgu. Sekali lagi cikgu, sekali lagi. Okey, sabar dulu. Okey, ready? Okey, bersedia? Okey, 1, 2, mula. Itu dia. Nampak macam Siapa Danny dulu? lah cikgu. Siapa dulu? Reni dulu. Okey. Danny ke Daniel? Reni. Okay, kita bagi pada Danny dulu cikgu Pada Reni ke Daniel? Danny. Reni. Okey, Reni. 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 Okey, Reni, silakan Reni. Okey, Reni, apa jawapan? Jawapan dia A, mengukuhkan matlamat pendidikan. Okey, mengukuhkan matlamat pendidikan. Reni, sebelum cikgu bagi tahu jawapan sebenar, kenapa tak jawab C, Reni? Nampak tak C, meningkatkan ekonomi negara? Sebab dia falsafah pendidikan, bukan ekonomi. Okey, logiknya seperti itulah. Okey, kita tengok jawapan Reni, betul ke tidak? Okey, betul. Ya, betul. Okey, bagus Reni. Kita berikan 2 pelekat, Aiman. Satu soalan ni 2 pelekat. Baik cikgu, boleh kita teruskan soalan berikutnya cikgu? Soalan yang berikutnya. Nombor 2. Okey, masih lagi falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pendidikan menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk murid yang seimbang dari segi tempat kosong, tempat kosong, tempat kosong dan tempat kosong. 1, 2, 3. Okey, Daniel dulu. Saya nampak Daniel dulu. Okey, Daniel. Apa jawapan dia, Daniel? Jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, apa dia punya akronim tadi? Jerry. Okey, kita tengok jawapan dia. Aiman rasa betul tak jawapan Daniel? Saya rasa tepat sekali cikgu. Tepat ya, betul ya Aiman. Saya ingat Jerry je. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Okey, J, jasmani, betul. 1 kat situ, 1 pelekat dah tu. Yang kedua, E, emosi. Yang ketiga, R, rohani. Dan I, intelek. Okey, bagus Daniel. Okey, Daniel dapat 4 pelekat di situ. 4 pelekat. Okey. Marcus cepat sikit, Marcus. Tekan cepat sikit. Okey, soalan yang ketiga. Bagaimanakah kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dalam Akta Pendidikan 1996? Okey, belum lagi ya. Angkat dulu buzzer tu. Okey. A, diperlukan dalam bahasa pertuturan. Macam betul. B, diwajibkan dalam komunikasi harian. Wajib ke? C, digunakan dalam mahkamah negeri. Dan D, dijadikan bahasa pengantar utama. Okey. 1, 2, 3. Okey. Lambat Marcus. Okey, sekali lagi cikgu, sekali lagi. Tak sampai. Okey. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, kita bagi Marcus cikgu. Marcus dia sampai macam tu dia tekan. Bersungguh dia nak tekan ya. Bersungguh dia tekan. Okey, apa jawapan Marcus? Jawapannya D. Bacakan jawapan tu apa? Dijadikan bahasa pengantar utama. Okey, betul tak jawapan ni? Mari kita tengok jawapannya. Betul, dijadikan bahasa pengantar utama. Bagus Marcus, bertambahlah pelekatnya di situ ya. Okey. Alright, dan soalan yang terakhir. Okey. Manakah antara berikut merupakan langkah memperkukuh bahasa kebangsaan? Okey. Dalam Akta Pendidikan 1996. Okey, 1 Roman, menjadi mata pelajaran wajib. 2, diajar di universiti luar negara. 3, memupuk semangat cinta negara. Dan 4, diajar dalam pendidikan
swasta. A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Okey, mari kita tengok siapa paling pantas. 1, 2, 3. Daniel dulu saya nampak. Okey. Okey, silakan. Okey Daniel, cikgu nak awak untuk jawab soalan ini, boleh tak Daniel singkirkan dulu jawapan yang confirm tak betul? Boleh cikgu. Okey. Yang salah yang memupuk semangat cinta akan negara Okey. dengan diajar di universiti luar negara. Okey. So jawapan awak apa Daniel? 1 dan 4 menjadi mata pelajaran wajib Betul. dan diajar dalam pendidikan swasta. B. Okey. Sejauh mana, berapa peratus awak yakin dengan jawapan ni? 100%. 100% dia sangat yakin. Okey, mari kita tengok jawapannya. Betul, 1 dan 4. Okey. Dah berikan pelekat ke Iman? Kita bagi pelekat kepada Daniel, cikgu. Okey, Tapi mungkin cikgu boleh bagi sikitlah rumusan tentang pentingnya topik ini kepada murid-murid kita di studio dan juga di rumah. Ada sedikit rumusan tak pada cikgu? Rumusan Tentang topik segmen kita pada kali ini. segmen kita. Ya, silakan Okey, cikgu. sebenarnya pendidikan itu seperti pada peringkat awal tadi telah disebut, tujuannya adalah untuk perpaduan, dan dalam membentuk pendidikan matlamatkan perpaduan itu haruslah menggunakan satu bahasa yang difahami oleh semua orang, bahasa yang mudah untuk digunakan dalam komunikasi harian, iaitu bahasa kebangsaan. Okey, itulah tujuannya kenapa ada FPK tadi, falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat dia masih lagi sama, tapi murid-murid itu murid yang bakal dihasilkan itu bukannya semata-mata dia pandai dari segi intelek, tetapi mestilah seimbang dari segi jasmaninya, dari segi fizikalnya dia sehat. Okey, daripada emosinya pun sehat. Okey, daripada rohani dia dan juga intelek daripada pemikiran dia. Jadi saya pun dah boleh ingat dah. Cikgu ajar saya Jerry yang ini. Okey. Tentang jasmani, Jerry. tentang emosi, tentang rohani dan juga tentang intelek. Okey. Itu yang kita kena ingat. Baik murid-murid sekalian, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mansufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Kita cerita tentang dasar pendidikan kebangsaan. Dipersilakan cikgu. Okey, baiklah. Okey, pada awal tadi kita dah belajar laporan Rahman Talib, dah belajar kajian Aminuddin Baki, kita dah belajar mengenai jawatan kuasa kabinet dan juga akta pendidikan. Satu lagi, falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, untuk segmen ini kita teruskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bertujuan untuk menjelaskan kepentingan pendidikan untuk mengukuhkan perpaduan. Okey, apa kepentingan pendidikan untuk mengukuhkan perpaduan? Okey, murid-murid di dalam Google Meet ini saya telah berikan kertas berwarna. Okey, tunjukkan kertas berwarna masing-masing. Okey, saya suka warna-warni ni. Okey, tunjukkan. Okey, ini adalah kertas ni saya telah berikan, dan mereka juga telah diberikan pen marker atau pen penanda lah untuk menulis jawapan mereka di dalam kertas berwarna tersebut. Okey, sekarang cikgu minta keempat-empat murid cikgu yang berada dalam talian untuk jawab soalan ini, tetapi tidak perlu penuh. Okey, cukup sekadar satu kepentingan bagi setiap orang. Okey, kita boleh berikan masa sikit Aiman untuk mereka menulis? Silakan. Okey. Kita berikan masa kepada mereka. Okey, kita berikan masa sekejap untuk mereka menulis jawapan. Okey. Okey, tidak sebelum perlu. tu cikgu, boleh cikgu ulang kembali soalan tu, mungkin murid-murid kita di rumah pun boleh jawab sama-sama. Okey, boleh juga. Okey. Soalan ini adalah kepentingan pendidikan
untuk mengukuhkan perpaduan. Okey, jika soalan seperti ini kata kehendak soalan itu adalah hendaklah menjelaskan kepentingan pendidikan. Okey, kepentingan pendidikan. Kita kena tulis dalam poin ke dalam ayat ni, cikgu? Sepatutnya soalan seperti ini perlu dalam ayat yang lengkap. Okey. Okey, cuma di sini saya tak nyatakan 8 markah. Kalau biasanya soalan seperti ini dia 8, 6 ataupun 8 markah. Okey. Kita tengok murid-murid kita pun nampak dah bersedia dah, cikgu. Okey, nampak mereka dah bersedia. Okey, Daniel macam dah siap. Okey, Okey, kita yang nak tengok lain? jawapan mereka. Siapa dah siap boleh angkat sikit, Okey. tunjuk dekat kita semua. Okey, angkat tanda boleh. tunjuk jawapan. Okey, itu Daniel Okey. dah siap, cikgu. Alright. Susmita pun dah siap. Okey. Okey, dan kita Kita tunggu minta lagi. mungkin murid kita boleh bacakan, cikgu. Okey, Daniel dululah. Daniel dah Okey, siap boleh bacakan, angkat dulu. Daniel. Danny boleh angkat? Saya punya jawapan menghasilkan rakyat berkemahiran tanpa mengira kaum. Okey. Okey, betul. Jangan lupa pelekat kita, Aiman. Okey, kita bagi pelekat ni Daniel. Okey, seterusnya. Okey. Okey, seterusnya siapa lagi? Okey, Susmita. Warna biru. Kepentingan yang kedua. Kepentingan yang saya tulis itu membentuk individu yang bersemangat patriotik. Okey, bagus. Satu lagi pelekat untuk Susmita. Okey, Marcus. Okey, Marcus. Marcus? Aha. Boleh onkan mikrofon awak. Membina jati diri generasi akan datang, menghargai perpaduan. Okey, betul. Satu lagi pelekat untuk Marcus dan juga Reni. Okey, Remy, silakan. Melahirkan individu yang memahami individu lain yang berlainan kaum, agama dan budaya. Okey, jawapan itu dia. pun kita terima sebenarnya. Okey, tahniah semua. Okey, ada 4 jawapan di situ. So, masing-masing dapat 1 pelekat bagi setiap orang lah. Okey, cuma sekali lagi cikgu nak terangkan, jika soalan berbentuk seperti ini, kena mulakan dengan pangkal soalan, iaitu kepentingan pendidikan untuk mengukuhkan perpaduan ialah seperti jawapan, kalau kita tengok jawapan Marcus tadi, dia betul lah cara dia menjawab. Okey, apa lagi jawapan yang ada adalah seperti yang terdapat di dalam slide inilah. Masyarakat bertoleransi, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama, mewujudkan rakyat berkemahiran tanpa mengira kaum. Okey, cikgu. Mungkin kita nak dengar juga apa rumusan daripada murid-murid kita ni, sebab mereka ni nampak macam betul-betul menguasai topik kita pada hari ini, cikgu. Boleh kita minta murid-murid kita buat rumusan? Silakan, cikgu. Okey, sekarang kita dah sampai ke rumusan topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, boleh cikgu minta Susmita untuk merumuskan? Boleh, cikgu. Secara keseluruhannya, apa yang kita belajar pada hari ini ialah tentang latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Okey. Selain itu, diikuti dengan laporan Rahman Talib. Seterusnya, kita juga telah mempelajari mengenai laporan jawatan kuasa kabinet serta falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, kita belajar tentang Akta Pendidikan 1996. Kesimpulannya, pelaksanaan sistem pendidikan di negara kita telah mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, dan kita nak minta seorang lagi, boleh, cikgu? Okey, boleh Aiman. Okey, siapa nak jawab lagi seorang? Daniel nampak Okey, dia Daniel. senyum. Okey. Silakan. Rumusan saya pula adalah rakyat Malaysia perlu menghargai, menyokong dan memberikan komitmen terhadap kepentingan pendidikan bagi perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, itu dia, cikgu. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran mereka pada hari ini, cikgu? Tengok pelekat banyak dah Cikgu kita nampak lekat ni, pelekat cikgu. banyak kan. Sebenarnya prestasi mereka sangat bagus dan sangat cemerlang. Cikgu banggalah dengan hasil Okey, pembelajaran yang mereka itu dia. dapat pada Baik, hari cikgu. ini. Di manakah kita nak dapat ni bahan-bahan rujukan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, segala mengenai latihan, maklumat ataupun bahan-bahan berkaitan dasar pendidikan kebangsaan boleh didapati dalam Pelantar D5 KPM. Okey, terima kasih, cikgu, atas penjelasan tentang topik kita pada ini berkaitan dasar pendidikan kebangsaan. Dan terima kasih juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Sporty je kan? Boleh jawab semua soalan. Dan terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.